Dia nak ayatnya perkataan ni, mithlu ke qaribun ke, hak asma guna sebenarnya tu aku tidak pasti, tapi gitulah maksud dia nya. Dia royak tu kalau dia tidak pasti tu. Gini cara riwayat hadis ni, dia lagu tu dia kena cermat gitu. Dia tak boleh agak-agak apakah bui gitu. Tak boleh. Mana kalau dia tak pasti sama ada hak ni ataupun dia kena sebut gitu. Dia mana 2 kali dia sebut ni kan, dia tidak pasti tu. Serupa dengan fitnah Masih Ad-Dajjal. Fitnah Masih Dajjal ni besar. Sebab itulah bukan Nabi kita saja yang mengingatkan umat dia tentang fitnah Masih Ad-Dajjal. Nabi-Nabi dulu pun sebut dah. Sebut dah. Walaupun benda ni kita kata tidak berlaku di zaman dia, hak Dajjal hak sebenar tu, tapi dia sebut. Pasal apa? Nak ayatnya besar sangat fitnah ni. Hak kena ujian ni siapa dia? Umat Muhammad. Hak kena. Pasal dia hebat kan? Umat yang hebat, dia cabaran pun kena hebat juga. Barulah nampak kehebatan dia tu. Kalau tidak, tak nampak. Tapi oleh kerana benda ni besar, sebab kiamat lah. Kiamat tu tak akan berlaku pada zaman Nabi-Nabi dulu, kalau selagi tak mari Nabi Muhammad ni. Tapi wayak berlaku kan tentang kiamat tu. Pasal apa? Benda tu penting, benda besar. Huru-hara yang besar. Serupa juga dengan Dajjal ni, wayak berlaku. Satu maknanya tentang Dajjal yang sebenar tu. Dajjal hak buta sebelah matanya tu. Itu yang dimaksudkan. Satu lagi, maksud Dajjal ini mana Dajjal, mana dalam sifat dia. Macam isim jenis lah. Isim jenis, pun kita kata singa. Singa ni bukan seekor, banyak. Ni Dajjal ni pun jenis jenis fitnah terhadap agama. Menyebabkan orang ni jadi sesak. Hak fitnah tu. Ada juga fitnah yang tak sampai ke peringkat tu kan. Orang jadi jahat saja gitu ya. Jadi jahat. Jadi tak betul berjalan kita kata. Tapi hak ni Dajjal ni dia bukan maksud fitnah nak cari pitih kau gitu gini dak. Fitnah ni fitnah nak merosakkan akidah agama seseorang tu. Kalau hak ni maksud fitnah Masih Dajjal ini, maknanya ada sama-sama tu. Nabi dulu, Nabi kita pun ada tu fitnah yang merosakkan ajaran yang dibawa oleh dia tu ada berlaku. Terutamanya zaman kita ni, Nabi SAW ada sebut tidak akan berlaku kiamat kalau selagi tak mari 30 Dajjal. Menunjukkan Dajjal tu tidak sah. Banyak 30. Semuanya mengaku jadi Nabi. Tapi Dajjal hak besar tu, dia tidak mengaku jadi Nabi, dia mengaku jadi Tuhan. Dia mengaku jadi Tuhan dia tu. Aku mana-mana pun, sama ada Dajjal hak sebenarnya, Dajjal Al-A'war hak akhir zaman tu, ataupun Dajjal dengan makna lain, semuanya ancaman besar kepada agama seseorang itu. Ancaman besar kepada agama seseorang itu. Dalam kubur ni pun lagu tu juga ujian tu berat juga. Tu dia nak sebutnya. Apa dia fitnah Masih Dajjal? Apa disebut Masih? Sebab dia ni mengembara kuat, rata riti pergi. Itu makna Masih. Ataupun mana Masih ni dia gapo-gapo pada sapu jadilah. Sapu jadilah. Kan satu lagi hak nama Masih ni Nabi Isa kan. Nabi Isa sebab dia dekat dua tu, dia ada kaitan dua tu. Dan Dajjal itu pun akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa ni pun menjelajah rata juga. Dan dia pun hebat lagu tu juga, sapu gitu. Kalau penyakit sembuh lalu pada sapu gitu. Dia ada super tu. Nak ceritanya hak molek pun dia ada, hak kemuncaknya hebat. Hak jahat pun lagu tu juga. Dua-dua tu dia ada. Dan dia mesti ada lawan dia. Kalau orang lain tak boleh lawan, dia mesti ada hak boleh lawan dia. Hak lagu tu lah juga, jenis lagu tu juga. Tapi dia betul, hak ni tak betul. Itu beza dia. Ad-Dajjal. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Akan ditanya, apa pengetahuanmu tentang dia ni, orang ni. Orang ni. Dia sebut. Dalam hadis ini dia sebut orang ni. Dalam setengah-setengah hadis yang lain dia sebut Muhammad. Muhammad. Yani apa pengetahuanmu tentang Muhammad?
Di sini apa pengetahuanmu tentang orang ni? Orang yang beriman ataupun orang yang muqin, orang yang yakin. Fatimah kata lagi, dia kata aku tak pasti. Asma ni dia kata mukmin ke muqin. Tapi kedua-duanya memberi maksud yang sama kan? Yang percaya. Asma kata, aku tak pasti. Dia pun kata Muhammad, dia ni Rasulullah, dia membawa keterangan dan petunjuk. Kami menyahut seruannya dan kami mengikutinya. Dia ni Muhammad, dia kata. 3 kali dia sebut. Bila dia sebut gitu, malaikat tu pun kata, nam salihan, tidurlah dengan tenang. Tidurlah dengan tenang, kata dia. Kami tahu dah pun, kata dia. Kami memang tahu pun, kata dia. Engkau ni memang yakin. Ada pun orang munafik ataupun murtab. 2-3 kali. Saya tidak pasti hak mana satu daripada 2 perkataan ini yang digunakan oleh Asma. Murtab ke ataupun munafik, saya tak pasti. Tapi salah satu daripada inilah. Kedua-duanya memberi makna yang sama. Dia akan kata, aku tak pasti, aku tak tahu, kata dia. Cuma duk dengar orang duk kata lah apa-apa. Jadi aku kata kata. Gitu, aku kata kata. Itu fitnah hak dalam kubur hak berat tu. Adakah fitnah dalam kubur ni sekarang je? Ni ya? Tak juga. Dalam hadis ni memanglah disebut ni. Disebut ni. Tapi dalam hadis yang lain ada lagi, yang lain-lain lagi. Dalam bentuk azab ataupun pertanyaan yang lain-lain lagi ada. Artinya ada soal jawab dalam kubur tu. Soal jawab di sini tentang Nabi. Nak tanya Nabi lagu mana? Nampak ke Nabi tu? Itu timbul persoalan. Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau kita ni tak pelik lah, kita ada gambar ni kan. Zaman ni kan ada gambar. Dia tunjuk gambar. Siapa dia? Kenal? Jadi kalau nak dia bila nak soal jawab, soal selidik ni kan, tanya sosok lagu tu, kenalin kat lah. Kalau kita dipanggil oleh polis misalnya, dan kita ni memang salah, memang kenal orang tu, kita nak jawab kan? Orang jahat tu misalnya kita kenal. Dia tanya tu pun ada kalanya dia memang tahu dah, dia nak tengok kita. Kenal kau? Kita kata tak kenal, sudah. Dia pun tanda dah lah so. Nah. Ataupun hak kita tak kenal, kita kata kenal, dia tanda juga. Begitulah seterusnya. Bayangkan kalau polis tanya tu pun kita kenalin dah. Bagaimana dalam kubur ni? Tak ada harapan nak panggil lawyer kau gapo, kau tak ada harapan dah. Nak klik mari nak minta tolong tak boleh dah. Tanya. Dia tanya ni, ada ulama kata dia tunjuk gambar. Ni siapa dia? Kalau tunjuk gambar orang yang duduk zaman Nabi, hidup seseramai dengan dia tu, nasabahlah kita kata kenal lah. Nah, sebab kita ni umat kemudian nak kenal lagu mana? Ulama-ulama jawab gini, dia kata. Jadi kenal dengan sendirinya. Supaya orang kemudian ni kan, bila dia mimpi dia kata Nabi Muhammad, Nabi tu. Nabi. Dalam mimpi tu kan. Padahal dia tidak pernah tengok. Tapi dia yakin itu Nabi. Nabi. Betul lah tu. Nabi kata. Sebab syaitan tak boleh berupa dia. Jadi kalau tengok Nabi, tak ada orang royak. Tapi kita serga tu Nabi. Nabi lah. Cuma dalam mimpi tu dia ada maksud dia sendiri kan. Sebab kita bicara dah sebelum pada ni. Dalam kubur ni pun lagu tu juga. Dia jadi akan faham sendiri. Akan tahu sendiri. Mana dia tunjuk gambar. Yang kedua, dia tunjuk ni, tunjuk Nabi duduk tempat dia, di kubur dia tu, tak ada pindah mana-mana. Tapi dia boleh nampak kok jauh tu, boleh nampak. Sebab kita kata TV, kita tengok TV, orang tempat berlaku tu lain, tapi kita nampak dia. Sebab TV, bukan gambar sekeping gitu dah. Hak ditunjuknya ni lain, tapi kita nampak, semua nampak. Gitu cara tunjuk tu. Nak yakin ke tidak yakin ni supaya tak di juga. Dari segi orang yang beriman, orang yang molek, dia akan kenal dengan sendirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang mengatakan siapa dia ni tu maknanya rupa Nabi tu buat mari. Nabi tu rupa dia. Sebab alam tu alam lain kan.
Walaupun sudah mati dah kan, Nabi jumpa dengan Nabi Adam lah, jumpa dengan Idris lah, jumpa dengan Nabi Musa lah. Mana boleh jumpa lagu tu? Allah SWT buat Nabi SAW tu nampak, jadi nampak macam dia betul lah. Bukan gambar, tidak, dia sendiri. Itu maknanya di alam arwah boleh berlaku benda yang seumpama itu, boleh berlaku. Maknanya tidak gambar, tidak pancaran daripada mana-mana, tidak. Tetapi dalam rupa dia betul. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ada yang mengatakan tidak Nabi, tetapi yang serupa dengan dia, gambaran dia. Gambaran dia bukan dalam bentuk gambar, orang juga, tapi itu membayangkan, menunjukkan Nabi SAW. Macam-macamlah pendapat itu. Pendapat itu kita tidak nak kata hak mana-mana tak betul ke apa, dak. Hak kita naknya jelas akan ada ditanya ni. Lepas tu tanya, kalau dalam riwayat ni orang ni, dia tidak sebut orang ni siapa dia. Kalau dalam riwayat Muhammad tu boleh jadi boleh tukar lah dulu lah, Muhammad ni, tanya Muhammad ni. Tapi kadang-kadang tanya sebut nama, boleh pasti lagi nak uji ni kan. Kalau tidak, kalau tanya dengan orang ni, sebenarnya ni lebih sesuai lagi. Sebab ini makam ni, tempat ujian. Ujian ni hak semoleknya mana tidak disebutkan nyata dengan nyata. Tidak disebutkan dengan nyata. Tapi kalau kita kata sebut dengan nyata pun, dia akan jadi keliru lah. Orang yang tidak ada iman itu, dia akan jadi keliru. Sebut dengan nyata pun. Bahkan kita kata hak kena dah pun, misalnya kita kata Abu Jahal kau siapa kau, hak kena dah pun, dia akan jadi tak kena juga. Dia akan jadi tak kena juga. Ataupun kalau kita kata sebab Abu Jahal tu dia bukan munafik, bukan murtad, tapi dia kafir. Lagu lain ceritanya. Kalau kita mengambil kira dia ni masuk dalam kumpulan lain, kira-kiranya dia akan kata Muhammad lah, tapi aku tak percaya ke dia dulu. Orang beriman kata kami menyahut seruannya dan kami mengikut dia. Kira-kiranya kalau hak kafir dia kata dia tahu dia kena, tetapi aku tak menyahut seruannya, aku tak ikut dia. Gitu. Sekarang ni nampak dah lah hak dia kata tu betul belaka. Dia akan jawab gitulah kira-kiranya. Hak ni hak munafik dan murtad. Hak munafik ni dia kata aku dengar orang kata gini, aku pun ikut-ikut lah. Serupa dalam kumpulan ramai-ramai ni, ada juga kan orang hak berarak ni, berarak buat maulud misalnya kita kata, tapi hak kafir pun ada juga. Pergi sekali orang kata dia ni Nabi, Nabi gitu, tapi dia tidak percaya. Dia tidak percaya, mana tidak memberi faedah belaka tu, tidak memberi faedah belaka. Sama ada dia tolak ke, dia nampak zahirnya nampak sekali dengan orang yang terima ke, tak ada memberi makna, memberi faedah, tak ada, sia-sia belaka. Inilah ujiannya. Maknanya berdasarkan hadis ini, kalau kita perhatikan, tak ada faedah belaka ni. Yang ada faedahnya esok dalam kubur esok, iman seseorang tu. Kalau belajar belah mana pun, ataupun dia kena dah orang kafir zaman Nabi, tak ada faedah juga. Sebab yang berguna, yang berfaedahnya ialah iman itu pada masa itu. Tak ada dengan Nabi tak ajar tengok pun, dia akan kena juga. Tuhabui gitu. Berdasarkan hadis-hadis yang seumpama inilah, kita mengatakan tak perlu talqin tu. Tak perlu talqin kan. Talqin ni ada dua. Talqin hak kebanyakan ulama, jumhur ulama terimanya, hak sunnah pun ada, iaitu ajar orang mengucap dekat nak mati tu, la ilaha illallah, ajar tu. Tu ada. Memang molek lah ajar, tapi molek pun tak boleh lah kita duduk ulas semacam, tekan semacam. Tengok kalau dia sudah mengucap dah sekali boh. Kecuali kalau dia kecek pula, gol lain. Lepas pada tu dia nampak tak khabar pula. Khabar tak khabar lah kita kata, kita ajar pula. Bermaknanya sekali dah kita ajar dia. Kalau dia sudah sebut dah, tak perlu banyak kali. Dia dalam keadaan susah, kita duduk tekan-tekan. Dan pernah berlaku pada ulama-ulama kita, Ibnul Mubarak misalnya, dia nak mati, orang duduk ajar dia. Lepas tu dia boleh kecek pula. Dia kata sekali sudah lah, kalau aku kata dah tu boleh lah, dia kata. Dia kata sekali sudah lah, kalau aku dah kata dah boleh lah.
ajarnya kata dia.